Nik Abduh bertahan Menteri PAS tak pakai mask. Belanjawan 2021, Muhyiddin tidak perlu ragu. Tuduh Mahathir jatuhkan Pakatan Harapan, Mahfuz bidas Husam Musa. Pemimpin amanah dakwah, kegagalan Perikatan Nasional, punca ekonomi merosot. Ahli Jawatankuasa PAS Pusat Nik Muhammad Abduh Nik Abdul Aziz mempertahankan tindakan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Ahmad Razali yang tidak memakai pelitup muka di tempat awam selepas gambarnya tular di media sosial baru-baru ini. Beliau berkata, tindakan Muhammad Khairuddin itu memberi pencerahan kepada orang awam mengenai peraturan memakai pelitup muka. Sahabat tanya saya perihal YB Datuk Muhammad Khairuddin, Menteri Sawit dan Getah itu, apa pasal tak pakai pelitup muka sampai kena hentam di ruang maya? Saya jawab, baguslah beliau tak pakai. Beliau tunjukkan kita dan bezakan tempat yang sesak yang wajib pakai dari tempat yang tidak sesak yang tak wajib pakai pelitup muka, katanya dalam satu hantaran di Facebooknya. Nik Muhammad Abduh yang juga ahli parlimen Bacok berkata, perbuatan menularkan gambar menteri terbabit merupakan aktiviti pembodohan terhadap minda rakyat. Usah terpengaruh dengan budak-budak Pakatan Harapan yang secara terancang tularkan gambar-gambar YB Menteri yang tak pakai pelitup muka. Puji dan kritik hanya benar dan berpahala pada perkara yang benar saja, katanya. Beliau turut memberikan nasihat bahawa fitnah dan sebaran berita palsu berleluasa di akhir zaman. Beberapa hari lalu tular di media sosial beberapa foto Muhammad Khairuddin yang juga ahli parlimen Kuala Nerus tidak memakai pelitup muka ketika menyerahkan sumbangan kepada orang ramai. Sebelum ini, beliau juga mencetuskan kemarahan orang ramai apabila gagal mematuhi peraturan kuarantin kendiri selepas pulang dari Turki baru-baru ini. Akibatnya Muhammad Khairuddin dikenakan kompaun atas kesalahan tersebut namun tidak didakwa di mahkamah selepas pejabat peguam negara mengarahkan tiada tindakan lanjut perlu dikenakan ke atasnya. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tidak perlu bimbang dengan sokongan Barisan Nasional terhadap Belanjawan 2021, kata anggota Majlis Tertinggi UMNO Tajuddin Abdul Rahman. Ahli Parlimen Pasir Salak itu berkata, Barisan Nasional sebulat suara akan menyokong Belanjawan 2021 tanpa ragu-ragu. Kita buat keputusan kita sokong bajet belanjawan ini. Kita nak bagi tahu, kita tidak ragu-ragu. Kita akan sokong bajet yang akan dibentangkan pihak kerajaan. Perdana Menteri tak perlu risau, jangan bimbang dan ragu, katanya ketika ditemui di Ibu Pejabat UMNO. Pada 28 Oktober lalu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah, Sultan Ahmad Shah menyeru semua ahli parlimen menyokong Belanjawan 2021 yang akan dibentang di Dewan Rakyat 6 November ini. Dalam kenyataan media Istana Negara yang dikeluarkan, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Ahmad Fadil Syamsuddin, baginda menekankan pentingnya belanjawan berkenaan dalam menangani COVID-19 dan memulihkan ekonomi negara. Al-Sultan Abdullah menegaskan bahawa Belanjawan 2021 yang akan dibentangkan di Parlimen pada masa yang terdekat adalah amat penting kepada kerajaan dan pihak-pihak berkuasa, khususnya para petugas barisan hadapan untuk meneruskan dan melancarkan dasar serta usaha-usaha membendung dan menangani ancaman wabak ini dari terus merebak. Sehubungan dengan itu, Al-Sultan Abdullah menyeru ahli-ahli Dewan Rakyat menghormati titah nasihat Seri Paduka Baginda untuk mereka memberhentikan segera segala perbalahan politik dan sebaliknya mengutamakan kebajikan rakyat serta kesejahteraan negara supaya Belanjawan 2021 diluluskan tanpa sebarang gangguan, kata kenyataan itu. Sementara itu, Setiausaha Agong UMNO Anwar Musa berkata, Ketua Whip Barisan Nasional akan memberi penjelasan berhubung pembentangan Belanjawan 2021 yang akan dibentangkan Jumaat ini. Ketua Whip akan memaklumkan, kita sekarang bincang saja untuk mendapat maklumat supaya semua orang faham. Keputusan parti akan dimaklumkan Ketua Whip di dalam Parlimen. Ketua Whip yang akan memaklumkan. Yang penting kita rasa lega dan gembira. Semua ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional solid, bersatu hati dan buat keputusan berasaskan kepada keputusan-keputusan yang parti putuskan, katanya ketika ditemui. Kenyataan bekas Naib Presiden Amanah Husam Musa yang mendakwa Dr. Mahathir Mohamad mahu menjatuhkan Pakatan Harapan sejak hari pertama menjadi kerajaan, termasuk menuduh bekas Perdana Menteri itu sengaja melengah-lengahkan pelantikan seneta dalam kalangan ahli gabungan berkenaan hanya pandangan peribadi. Naib Presiden Amanah Mahfuz Omar berkata, kenyataan Husam yang menyerang Mahathir juga tiada kaitan dengan parti itu. Itu pandangan peribadi dia, Husam, tidak ada kena-mengena dengan amanah, katanya kepada portal FMT.
Mahfuz berkata, jika Mahathir sengaja melengahkan pelantikan wakil senator daripada Pakatan Harapan selepas menguasai Putrajaya pada Mei 2018 seperti didakwa, sudah pasti Husam sendiri tidak akan dipilih. Beliau turut mendedahkan Mahathir sendiri ketika menjadi Perdana Menteri Pakatan Harapan mencadangkan nama Husam dilantik sebagai Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, tetapi ditolak. Kalau Mahathir lengahkan pelantikan senator Pakatan Harapan, tentu Husam pun tidak dilantik sebagai senator. Malah Husam dicadangkan Tun untuk jawatan Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Tapi dia tolak jawatan Timbalan Menteri. Katanya memaklumkan isu dibangkitkan itu tidak pernah dibawa Husam dalam mesyuarat amanah. Mahfuz berkata demikian sebagai mengulas laporan sebuah portal yang memetik kenyataan Husam mendakwa kejatuhan Pakatan Harapan dirancang sejak hari pertama menjadi kerajaan. Kata Husam, salah satu sikap Mahathir ketika menjadi Perdana Menteri ialah melengah-lengahkan pelantikan senator dalam kalangan ahli parti Pakatan Harapan. Saya masuk jadi senator selepas Pakatan Harapan jatuh, tapi ada 16 kekosongan senator pada zaman Pakatan Harapan. Tun Mahathir macam sudah simpan orang untuk dilantik kemudian di Dewan Negara, macam Zahid Man Arif dan Tengku Zafrul dan lain-lain. Katanya dalam sembang santai politik, kejatuhan Pakatan Harapan adalah satu rancangan di DHM Channel pada Ahad. Katanya, jika pembangkang sekarang mahu menggunakan jurutera yang sama, Mahathir, bagi merampas kerajaan, ia hanya membuang masa, termasuk dakwaan pembentukan kerajaan perpaduan. Husam berkata, pendedahan beliau membabitkan Mahathir juga. Sudah banyak kali dimaklumkan kepada pucuk pimpinan partinya, termasuk Timbalan Presiden Amanah, Salihuddin Ayub. September lalu, Husam mengumumkan peletakan jawatan sebagai Naib Presiden Amanah dan beliau juga dilantik sebagai senator ketika Mahathir menjadi Perdana Menteri. Pandemik COVID-19 bukan faktor tunggal menyebabkan kemelesetan ekonomi hari ini. Sebaliknya, ia juga ada kaitan dengan kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional. Kerajaan Perikatan Nasional didakwa gagal mencari polisi yang tuntas, merangsang ekonomi rakyat dan menyelesaikan masalah rantaian nilai serta ketidakstabilan politik yang menghakis keyakinan pelabur asing. Ahli jawatan kuasa Parti Amanah Negara, Faiz Fazil berkata, jika pencapaian mereka benar-benar positif, mengapa pelabur asing lari dari pasaran saham Malaysia dengan begitu drastik? Sehingga akhir Oktober lalu sahaja, aliran keluar bersih dana asing tahun ini menurut MIDF melonjak ke 23 bilion ringgit berbanding 11.41 bilion ringgit bagi tahun 2019. Katanya, rakyat khususnya golongan B40 dan perusahaan kecil sederhana PKS masih berada dalam kesulitan keuangan, tetapi ini gagal ditangani dengan berkesan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Program subsidi upah PSU seharusnya diteruskan bagi membantu golongan PKS untuk terus bertahan di samping moratorium pinjaman bank yang tidak dilanjutkan secara automatik juga menambah derita rakyat hari ini, katanya dalam kenyataan kepada media. Faiz berkata, dianggarkan 20 hingga 30% PKS bakal gulung tikar jika tiada pakej rangsangan ekonomi baru yang lebih berkesan diperkenalkan kerajaan. Katanya desakan pihak tertentu agar kerajaan membenarkan pengeluaran akaun 1 caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sehingga RM10,000 secara one-off adalah bukti kehidupan rakyat semakin tersepit. Walaupun tujuan asas caruman KWSP adalah sebagai simpanan untuk perbelanjaan selepas persaraan, namun desakan hidup rakyat perlu diutamakan. Oleh itu, titah yang di-Pertuan Agong yang menekankan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan hidup rakyat diutamakan dalam Belanjawan 2021 adalah tepat dan wajar, katanya. Bukan itu sahaja, ujarnya, Akta untuk menangani kesan COVID-19 juga mengambil masa lama untuk dibentangkan di Parlimen dan hanya diluluskan di Dewan Rakyat pada 25 Ogos lalu. Kata beliau, akta yang serupa telah diluluskan di negara lain jauh lebih awal. Di Singapura misalnya, akta berkenaan diluluskan seawal 7 April 2020 lagi. Kelewatan ini menunjukkan lemahnya tata kelola Kerajaan Perikatan Nasional yang banyak masa ditumpukan pada urusan politik. Sektor pekerjaan masih terus lembap dan saban hari kita disajikan dengan berita pemberhentian kerja termasuk di syarikat besar yang mana mencecah hampir 90,000 orang. Sektor penerbangan juga terjejas teruk. Syarikat seperti AirAsia, Malaysia Airlines dan Malindo memberhentikan ramai pekerja mereka. Apakah tindakan konstruktif atau jalan keluar Kerajaan Perikatan Nasional untuk mengurangkan impak ini sebanyak mungkin? Soal beliau. Ahli Dewan Undangan Negeri Permatang Pasir itu juga mengingatkan Kerajaan Perikatan Nasional supaya bangkit daripada tidur. Katanya kelemahan Perikatan Nasional semakin menonjol saban hari dan ini memberikan kesan negatif yang besar terhadap ekonomi negara dan kehidupan rakyat. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan.
bersama kita tangani wabak COVID-19.